Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya di Pusat Media Datuk Sampi 125. Sepatutnya kami bersiaran secara langsung di atas trailer negara berkebajikan, tapi disebabkan ada beberapa masalah, maka kami terpaksa membuat di dalam studio di P125 dengan isu AES yang mungkin ramai yang tak tahu. Saya sendiri pun masih lagi sama-sama kerana saya di Kelantan tak ada AES. Jadi bersama saya adalah bukan kembar saya tapi nama sama. Saya bernama Zul Hazmi, panggil Jimmy. Bersama kita lawyer kita Zul Hazmi juga. Okey, sebelum kita terus pada tajuk kita, perkenalkan diri sikit. Apakah jawatan atau apakah kebakaran amalan AES? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zul Hazmi bin Sharif, penasihat undang-undang kempen anti saman eko di bawah Lajnah Pengguna PAS Pusat. Jadi saya adalah tugas saya adalah untuk menasihati pengurusi kempen anti saman eko, iaitu Datuk Mahfuz Haji Omar. Okey. Sebenarnya apakah AES sebenarnya? AES adalah satu sistem penguatkuasaan lalu lintas automatik yang beroperasi selama 24 jam tanpa henti, melainkan kamera itu sahaja jahanam. Kamera itu jahanam? Baru jahanam sistem itu. Okey, saya di Kelantan tak ada AES. Kenapa di Putrajaya ada AES? Setakat hari ini bermula daripada 22 September 2012 hanya 14 lokasi yang dipasang kamera AES. Di Putrajaya ada 4 dan selebihnya di Perak, Selangor dan juga di Kuala Lumpur. Di Putrajaya sahaja ada 4. Ada 2 fix dan 2 mobile. Adakah AES ini satu yang dibuat oleh kerajaan ataupun swasta ataupun bagaimana? AES diperkenalkan oleh Kementerian Pengangkutan Malaysia, iaitu oleh Kerajaan Malaysia. Maknanya dia masuk melalui Parlimen juga? Ya. Okey. AES dilaksanakan oleh Kementerian Pengangkutan Malaysia, tetapi kamera yang menangkap gambar di tepi-tepi jalan itu di-outsource kepada 2 syarikat, iaitu Ates Sdn Bhd dan juga Beta Tegak Sdn Bhd. Jadi sistem itu dilaksanakan oleh kementerian, oleh JPJ, tetapi kamera itu adalah hak milik syarikat. Okey. Kamera adalah hak milik syarikat. Apa yang berlaku apabila ditanya tadi berkaitan dengan masuk melalui Parlimen? Betul. Sebabnya Akta Pengangkutan Jalan 1987 dipinda pada Disember 2010 dipinda Akta Pengangkutan Jalan 1987 untuk memasukkan beberapa peruntukan untuk melaksanakan AES. Jadi bermula daripada 2010 AES boleh dilaksanakan mengikut peruntukan-peruntukan yang dipinda di dalam Akta Pengangkutan Jalan 1987. Walau bagaimanapun, saya ada satu dokumen, iaitu model keuangan dengan formula 3 langkah. Ini model keuangan dengan formula 3 langkah yang dipersetujui oleh kedua-dua syarikat pada 22 April 2009, yang dibentangkan untuk pertimbangan Jemaah Menteri pada 16 September 2009. Jadi apa yang kita sebut di sini adalah model keuangan dengan formula 3 langkah ini adalah pembahagian keuntungan di antara kerajaan dan 2 syarikat yang dilantik untuk mengendalikan kamera. Dipersetujui pada 22 April 2009, tetapi akta tadi diluluskan untuk pelaksanaan AES pada Disember 2010. Okey. Apa maksudnya? Maksudnya syarikat tu dah melobi untuk menggunakan AES dan kerajaan hanya luluskan pada 2010, Disember 2010. Menteri mana yang terlibat? Menteri adalah Menteri Pengangkutan. Menteri Pengangkutan iaitu Datuk Seri Kong Soha, ahli Parlimen Lumut. Mereka ada bertanding kan? Masih lagi bertanding di Lumut. Bertanding, jadi kepada wakil-wakil atau rakyat dia, inilah hadiah. Inilah hadiah ahli Parlimen anda. Ahli Parlimen Lumut kepada anda. Lumut. Okay. Soalan saya lagi tambahan. Soalan saya. Okey, benarkah Pakatan Rakyat menjanjikan ada nak hapuskan TOR dan juga nak hapuskan AES? Benarkah Pakatan Rakyat mampu untuk menghapuskan AES? Okay. Dalam manifesto Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan Rakyat, dimasukkan satu
janji, iaitu apabila kita mentadbir Putrajaya, saman-saman AES akan dibatalkan. Saman-saman yang dikeluarkan sejak 22 September 2012 akan dibatalkan, dan perjanjian konsesi di antara syarikat dan kerajaan akan disemak semula. Dan jika ada ruang untuk kita membatalkan, kita akan batalkan. Dan jika tidak ada ruang, kemungkinan kita akan mengambil alih kamera-kamera itu daripada syarikat. Sebab kalau kita batalkan dan kita kena bayar kepada syarikat, ia akan melibatkan wang syarikat, wang rakyat. Jadi kita terpaksa melihat dahulu, kita mengkaji balik perjanjian di antara syarikat dan kerajaan. Kerana dari AES diperkenalkan, kita membangkitkan dan kita meminta di dalam Dewan Rakyat supaya kerajaan mendedahkan perjanjian itu, perjanjian di antara syarikat dengan kerajaan, untuk kita teliti apa butir-butir perjanjian, adakah ia baik kepada rakyat atau sebaliknya, atau kepada syarikat. Tetapi saya nak rujuk balik kepada model kewangan dengan formula 3 langkah tadi. Secara dasarnya perjanjian itu merujuk kepada ini, kerana ia melibatkan pembahagian kutipan saman. Okey, apa yang disebut di sini model 3 langkah tadi. Langkah pertama, kedua-dua syarikat tadi, Beta Tegap dan Atas Sembilan Berhad, akan mendapat RM16 dari setiap 300 denda yang dibayar. Setiap satu. Maknanya apabila dikeluarkan saman, RM16 maksudnya, kalau bersalah itu membayar saman 300, RM16 masuk kepada syarikat. Selebihnya kepada kerajaan. Kita fikir begitu. Tetapi bukan. RM16 daripada 300 setakat 5 juta. 5 juta. Maknanya syarikat akan claim daripada kerajaan sampai 5 juta untuk RM16. Bila lebih daripada 5 juta, dia jatuh kepada langkah kedua. Okey, langkah kedua. Langkah kedua, syarikat akan mengambil 50% daripada baki tadi. 50% baki tadi. Maknanya kalau katalah kutipan keseluruhannya adalah 10 juta. Jadi bila syarikat hanya boleh claim RM16 daripada 10 juta tadi, hanya setakat 5 juta. Lebih daripada 5 juta, syarikat ambil 50% pula. Setiap syarikat mengambil baki 50% daripada baki hasil bayaran saman setelah ditolak langkah 1, tertakluk kepada setakat 270 juta. 270 juta setahun. Langkah kedua, setahun. Apabila lebih 270 juta, dia jatuh kepada langkah ketiga, 7.5% lagi daripada baki tadi. Yang mana setiap tahun syarikat ini akan dapat anggarannya, dia akan dapat 769.6 juta Masuk pada syarikat. Syarikat tu ikut dia dah buat benda tu. Jadi untuk konsesi 5 tahun, syarikat akan dapat 3,848 juta. Ini semua ada dinyatakan di dalam ini. Ini adalah model keuangan dengan formula 3 langkahnya. Ini yang dianggarkan. Jika saman dikeluarkan 6 juta saman dikeluarkan, 3.6 juta orang bayar, kutipannya adalah 1 bilion. Syarikat akan dapat setiap syarikat akan dapat 384 juta. Dua-dua syarikat ini dapat yang sama, jadi dia akan dapat 769.6 juta. Jadi secara keseluruhannya dia akan dapat 3,848, sebab setiap tahun dia akan dapat pulangan yang sama. Maknanya setuju atau tidak kalau kita katakan AES ini lebih kepada mengambil keuntungan daripada sebenarnya kononnya ingin menjaga supaya rakyat lebih berhati-hati. Adakah tiada cara lain untuk membuat satu undang-undang yang lebih besar rakyat lah kita katakan? Yang pertama, saya nak rujuk balik kepada soalan yang ditanya di dalam Dewan Rakyat. Apabila disebut bahawa kamera AES ini tujuan utamanya adalah untuk mengurangkan kemalangan maut. Okey. Sebenarnya kamera AES bukan. Dia tidak mengurangkan kemalangan maut.
Kerana kalau kita kata kamera itu boleh mengurangkan kemalangan maut, saya rujuk kepada soalan Tuan Muhammad Firdaus bin Jaafar, Ahli Parlimen Jerai pada 19 November 2012 di Dewan Rakyat. Dia bertanyakan kepada Kementerian Dalam Negeri berapa jumlah keseluruhan kamera perangkap laju yang berada di dalam kendalian polis dan berapa harga seunit. Dimaklumkan bahawa sejak tahun 1995 PDRM dibekalkan dengan kamera perangkap laju. Maknanya sejak 1995 kamera perangkap laju itu dah wujud. Jadi kalau kamera itu boleh mengurangkan kemalangan maut, maknanya daripada tahun 1995 sehingga 2013 sekarang ni kemalangan makin menurun. Sepatutnya kalau kamera, hujah kamera, kalau hujah kamera itu boleh mengurangkan kemalangan maut, kan? Jadi 1995 mesti dah kurang, tetapi tidak kurang, masih meningkat. Jadi apa isunya? Isunya bukan isu kamera, sebenarnya isu sikap pemandu, sikap pengguna yang menyebabkan kita mencadangkan kepada kerajaan supaya disemak kembali, disemak semula silibus pembelajaran semasa untuk mendapatkan lesen memandu. Okey. Sebab saya pernah pergi ke Bangkok, Thailand. Saya tengok di sana dia punya undang-undang untuk jalan raya taklah seketat Malaysia. Ibu tak pakai topi tak apa. Tetapi sepanjang daripada Golok terus ke Bangkok, saya tak jumpa satu pun kemalangan. Yang jauh dia 800 km tak silap saya. Tapi kalau lah saya daripada Kelantan ke Kuala Lumpur, setiap kali saya datang mesti jumpa 2 atau 3 kemalangan. Ada kamera, tak ada kamera pun sama. Ini bermakna untuk mengurangkan kemalangan maut atau apapun kemalangan, bukanlah kerana kamera, tapi sikap yang perlu diubah. Dan yang paling penting bagi saya lah, yang paling penting kita perlu ubah pemimpin, insyaAllah. Dan saya dengar Hafizi ada cakap Rosmah pun kena sama AES. Betul. Dia pelik pula. Betul. Ini pun satu masalah, kan? Dengan saya ada carian yang kita buat di dalam MyEG, iaitu kereta pendaftaran Act 1A, Act 1 ASEAN, 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 Act 1 ASEAN 360 yang didaftarkan di bawah nama Rosmah binti Mansur, nombor kad pengenalan 511210. Dengar tu 055558. Dengar tu Rosmah. Dia ada 2 saman AES. Yang pertama pada 30 hari bulan 1 2013. Yang kedua pada 13 hari bulan 3 2013. Lokasi ditangkap adalah di kilometer 1.6 Lebuh Sentosa Putrajaya. Di sini Lebuh Sentosa Putrajaya. Tapi bukan soalan saya. Dan had laju yang ditangkap, had laju yang ditetapkan di situ adalah 70 km sejam. 70 km sejam. Dan kereta milik Rosmah ini telah memandu selaju 83 km sejam yang pertama, yang kedua 108 km sejam. Kita bukan nak sebut bab laju, kita bukan nak sebut bab apa, tetapi yang kita nak sebut adalah Rosmah masuk tidak bayar saman. Rosmah masuk bawa kereta dah. Tak tahu siapa bawa. Tetapi kereta milik dia telah melakukan kesalahan. Kalau mengikut prinsip kerajaan, siapa buat salah bayar. Tetapi Rosmah sendiri tidak bayar. Adakah Rosmah tidak patuh kepada arahan kerajaan? Adakah dia kebal? Jadi saya merasakan Rosmah tidak membayar saman kerana menunggu 6 hari bulan 5 apabila Putrajaya takbir oleh Pakatan Rakyat dan saman-saman ini dibatalkan. Mungkin Rosmah sudah khianati Najib. Jadi kalau Rosmah pun tunggu 6 hari bulan 5 untuk tak nak bayar saman, apatah lagi anak-anak semua, pangkahlah. Tapi undilah Pakatan Rakyat. Daripada cerita ni, persoalan ni, saya pelik lah. Saya buat lesen undang-undang pada 4-5 tahun. Dia cakap hak laju dia 110. Kecuali di sekolah lah dalam 60-40. Ini 70. Ini saya rasa kalau lah kata BM yang saya baru beli kemarin tu, macam tak best je buat BM 70 km. Ini masalah satu lagi apabila kita menentang AES. Sebabnya bagi kita tanya di dalam parlimen, kita tanya menteri, dan dalam sidang media kita tanya contoh lokasi kilometer 1.6 Lebuh Sentosa. Kita tanya berapa statistik kemalangan yang berlaku di situ.
Ada kemalangan. Adakah kemalangan maut? Kalau kawasan bahaya kan? Di situ kawasan bahaya yang menyebabkan had laju ditetapkan 30 km sejam. Kan? Maka jawapannya? Maka tidak ada jawapan sehingga ke hari ini. Yang ada jawapan hanyalah lokasi pemasangan kamera ditetapkan oleh MIROS, Institut Keselamatan Jalan Raya Malaysia. Kan MIROS yang menentukan lokasi, tetapi adakah MIROS pun tak keluarkan statistik. Kan? Jadi sekarang ni kita tak tahu lokasi itu memang ditetapkan untuk mengelakkan kemalangan maut atau untuk menangkap orang memandu laju. Jadi objektif asalnya apa? Untuk menangkap orang atau untuk mengurangkan kemalangan maut. Jadi peliklah, betul ke 70 dah panggil dia dikira laju? Betul ke dikira laju 70? Sebab tu balik kepada apa yang kita sebut sebelum ni apabila disebut kelajuan membunuh. Kelajuan membunuh. Sebenarnya kelajuan tidak membunuh. Yang membunuh adalah pemandu. Kecuaian pemandu. Sebab kalau kata kelajuan membunuh, kenapa tidak setiap tahun Proton mengeluarkan kereta yang kuasa je makin meningkat? Kereta yang kalau aksiden belah dua. Proton dulu masa mula keluar Proton Saga 1.3. Sekarang Exora turbo. Jadi kalau dia kata kelajuan boleh membunuh, buat apa dia buat turbo? Buatlah kata slow. Jadi kelajuan bukan isu. Cara pemanduan, sikap pemandu itu yang betul. Sebab tu bagi kita di Pakatan Rakyat apabila kita memerintah, selain daripada cara kamera apa semua ni, kita lebih kepada mendidik. Itu adalah kaedah yang paling baik. Pendidikan itu lebih utama. Apabila pemandu mempunyai kesedaran bahawa jalan itu bukan dia seorang, hak orang ramai, jadi itu lebih berhati-hati. Itu yang penting. Okey, sebelum ni kita tengok Kasih di antara yang paling kuat lah menentang AES. Apakah tentang Kasih, apa tentang Kasih sebenarnya? Kasih kempen anti saman ekor kita tubuhkan pada Ogos 2009. Apabila kerajaan membuat polisi semua orang-orang yang ada saman ekor, kalau tak payah saman di blacklist, tak boleh renew lesen, tak boleh renew hotel. Jadi kita menubuhkan kempen anti saman ekor untuk melawan, mendesak kerajaan menarik balik senarai hitam blacklist, dan kita nyatakan hujah-hujah kita daripada sudut perundangan. Dan Alhamdulillah pada hujung tahun 2009 ditarik balik. Alhamdulillah. Kerana kerajaan baru sedar, apabila kita berhujah dengan kerajaan baru sedar bahawa tindakan mereka itu tidak betul. Jadi kemudian apabila diteruskan dengan AES, kita merasakan ini adalah tanggungjawab kita dalam kempen anti saman ekor untuk terus memberikan penerangan kepada rakyat, tekanan kepada kerajaan dan tekanan kepada kerajaan untuk membantu rakyat, tidak kira sama ada dia daripada Pakatan Rakyat, PAS, DAP, Keadilan, termasuk semua Rosmah sekalipun, kalau dia nak bantuan kita, dia boleh datang jumpa kita. Dan kita pun sebelum ni kita maklumkan kepada semua orang ramai, siapa yang menerima saman AES tidak perlu bayar. Sebabnya saman adalah perintah untuk hadir ke mahkamah, bukan semua bayar. Maknanya ketika kita ada saman, kita belum tentu bersalah lagi. Belum tentu bersalah. Belum dibicarakan. Kalau kita nak mengaku salah pun, mengakulah di mahkamah. Bukan terus bayar. Yang kita bayar di JPJ, di Balai Polis itu adalah compound, tawaran, bukan denda. Kan? Cuma apabila dibuat AES ini, sebelum ini setiap kesalahan yang berkaitan dengan memandu laju, dengan tidak mematuhi lampu isyarat, tidak ada denda minimum. Dia ada maksimum 2,000. Tetapi apabila dibuat AES Jun 2012, kerajaan melalui Kementerian Pengangkutan meminda lagi Akta Pengangkutan Jalan 1987 untuk menetapkan setiap kesalahan denda minimumnya 300. Jadi kalau kita pergi mahkamah pun 300, kita tak pergi mahkamah, bayar di JPJ pun tetap 300. Apa signifikannya? Signifikannya adalah balik kepada model formula model keuangan dengan formula 3 langkah tadi. Satu saman 300, satu saman RM16 daripada 300. Sama juga. Dia balik kepada situ. Sebab sebelum ni dia kata satu saman daripada 300, tapi 300 dulu tu adalah compound. Tapi sekarang ni dia dah fix.
300. Pergi mahkamah 300, tak pergi mahkamah pun 300. Maknanya dia dah dapat RM6. Kalau dulu dia tak tetap. Mungkin kalau kita pergi mahkamah, kita mengaku salah, kita melayu, mahkamah kata RM20, RM50. Jadi kalau RM50, dia dah ambil RM20. 16 sen. Tak balik modal. Tak balik modal. Jadi dia tetapkan 300. Jadi RM16 daripada 300. Ini cara kerajaan kita yang sedia ada sekarang ni, memeras harta rakyat kan, dengan satu saman 300. BN laksanakan, BN peras rakyat, Pakatan Rakyat selamatkan rakyat. Soalannya, duit yang masuk kepada kerajaan ke manakah pergi? Adakah dia boleh audit pergi ke mana duit tu? Kita pun tak tahu duit denda masuk pergi ke mana. Tak tahu. Sebab tidak pernah dimaklumkan duit denda tu masuk, sama ada diberi bonus kepada kaki tangan JPJ atau apa, kita pun tak tahu. Yang duit tu masuk tak tahu pergi mana. Masuk kepada tabung. Masuk kita tahu, keluar tak tahu mana. Tak tahu. Ini satu magic. Masuk tempat lain, keluar tempat lain. Dan kita cadangkan dalam Pakatan Rakyat, kita cadangkan jika kutipan denda itu didapat, daripada kutipan denda itulah kita akan baiki jalan. Betul. Perbaiki infrastruktur jalan dan sebagainya. Tetapi sekarang ni jalan teruk kan, jalan berlubang-lubang. Malah di Putrajaya ni pun jalan, betul, jalan tak perfect, signboard tak best, signboard tak betul kan. Jadi ini antara cadangan dan tawaran kita kan kepada rakyat supaya lebih memikirkan mesra rakyat, hak mereka. Okey, apakah sekarang buat masa ni, apakah respon daripada Najib Tun Razak? Seperti mana yang kita tahu, manifesto BN dibentangkan, aku janji BN dibentangkan. Banyak benda yang dicedok daripada Pakatan Rakyat, menurunkan harga kereta, kos rumah rendah di Selangor, dijanjikan 20 liter air, sedangkan kita dah buat. Tetapi bila kita janji nak hapuskan AES, Najib tak janji. AES dia tak janji. AES tidak ada dalam manifesto BN. Okey, kepada yang menonton, yang mendengar, siapakah pilihan anda? Pakatan Rakyat menjanjikan sekiranya Pakatan Rakyat ke Putrajaya, AES akan dihapuskan ataupun kita kaji balik. Tetapi kerajaan yang ada pada hari ini tidak pernah membuat aku janji, tidak keluar daripada manifestonya untuk memikirkan ataupun membatalkan Saman Eko maupun AES. Jadi terpulang kepada rakyat semua, sama ada masih mahu mengundi UMNO Barisan Nasional ataupun Pakatan Rakyat. Tersambung balik. Okey, maknanya kerajaan Najib tidak langsung menyentuh. Adakah dia merestui dua syarikat ini untuk terus memunggah harga rakyat? Inilah yang kita kata, apabila dia sudah terikat dengan perjanjian konsesi selama 5 tahun, dah dimeterai perjanjian dengan syarikat, nak tak nak mesti diteruskan kan, mesti diteruskan. Dan syarikat juga telah mengeluarkan kamera yang banyak, pelaburan, membeli kamera, membeli peralatan sistem transport dan sebagainya. Jadi syarikat hendak pulangan modal, kan? Dan ini pun lagi satu masalah apabila disebutkan, dijawab di dalam parlimen, berapakah jumlah pelaburan dua syarikat. Disoal oleh YB Muhammad Firdaus, ahli Parlimen Cerai juga, pada 15 Oktober 2012, berapakah jumlah pelaburan dua syarikat yang mengendalikan AES? Dijawab, pelaburan dua-dua syarikat ini adalah 717 juta. 717 juta. Okey. Tetapi kita pula membuat carian dan semakan, kita mendapat maklumat daripada Bursa Saham Australia, iaitu syarikat Red Flag System dan keluaran Australia yang mengeluarkan kamera Red Flag, membekalkan kepada Beta Tegak, dimaklumkan kepada Bursa Saham Australia bahawa Red Flag telah mendapat konsesi dengan Beta Tegak untuk supply kamera dan juga semua sistem termasuk maintenance berjumlah 50 juta US. 50 juta US convert duit kita baru 130 juta lebih. Kemudian Genoptic Robot, satu lagi syarikat yang supply kamera kepada syarikat Atas Sembilan Berhad, yang akan dipasang daripada Kuala Lumpur ke Perlis. Dia membeli kamera daripada Genoptic Robot
dengan kontrak bernilai 53 juta USD. Okay. Jadi campur dua, 50 USD daripada Red Flag Australia dan 53 USD daripada Genoptic Robot Jerman, baru 103 juta USD. Dalam 300 juta, 400 baru juta. 313 juta duit Malaysia. 300 juta. Yes. Tetapi dimaklumkan di dalam Dewan Rakyat jumlah pelaburan adalah 717 juta. Ini kes scoping juga. Ya, markup 400 Komisen juta. dia 400 juta komisen dia. Kan? Jadi ini persoalan kenapa Najib tidak boleh menunjukkan menawarkan dalam aku janji PN untuk memasukkan AES. Sebab sudah ada terikat di antara syarikat dengan kerajaan. Jadi dia terpaksa teruskan AES. Maka rakyat kalau mahu meneruskan AES, teruskanlah meneruskan undi Barisan Nasional dan kita terus membayar AES. Satu cerita dalam AES ini, ada satu kisah pakcik ataupun bukan pakcik lah, bro, brother kita daripada Kuala Lumpur nak balik ke Pulau Pinang. Ayah dia sakit ternak nazak. Kalaulah ayah ada sakit ternak nazak, maka takkanlah kita nak bawa kereta dalam 70 ataupun 80 km sejam. Bapak kita dah nazak ni. Maka dia memandulah kereta sport dia dengan lajunya sekali. Dikatakan hampir 4 saman yang telah dikeluarkan. Ini bermakna AES boleh menyaman dalam masa satu hari 4 kali. Tidak seperti biasa kalau kita dah disaman oleh polis, kita tunjuk kepada polis, dah bersaman ni. Satu hari itu tak boleh disaman. AES boleh. Boleh, tak ada masalah. Sebab dia hanya kamera yang berada di tepi jalan, dia tak kira. Tak kira. Dan biasanya kalau kita tengok, kalaulah kita ditahan oleh polis, maka kita cakap, sorry Encik Polis, bapak saya dah tenang, saya nak balik dengan laju kerana bapak saya. InsyaAllah mungkin polis akan mengiringi kita. Tapi kerana robot yang mengawal kita, kerana komputer yang mengawal kita, maka tugas dia telah dicipkan, telah disistemkan. Maka sistem dia adalah menyaman kita walaupun keadaan kita ketika itu tak cepat. Kalau lebih satu pun, maka kita sama. Maka inilah rakyat tidak ada bukti bicara. Okey, sebelum kita mengakhiri kita punya dialog ini, dan saya ingin bertanya kepada abang ini datang ke Putrajaya. Kita bercakap sikit tentang Datuk Husan bin Musa. Sepanjang nama datang sini, abang pergi ke Masjid Besi tadi, adakah Pakatan Rakyat boleh menang kursi Parlimen P125 Putrajaya? Pendapat abang? Menang atau tidak, saya tidak boleh nak ramalkan. Cuma saya nak cakap kepada pengundi-pengundi di Putrajaya khususnya, tidak ada kerugian jika Datuk Husan Musa menjadi wakil rakyat di Putrajaya. Kerana kalau Pakatan Rakyat gagal mentadbir Putrajaya sekalipun, Datuk Husan sebagai wakil rakyat, Putrajaya tidak akan mundur. Putrajaya tidak akan mundur. Dan insya-Allah dengan adanya Datuk Husan Musa di dalam parlimen, ia akan lebih memperkukuhkan sistem demokrasi negara, dan Datuk Husan Musa boleh membawa hasrat rakyat dan hak-hak rakyat akan dibawa ke parlimen, ke Putrajaya. Dan bagi saya, daripada sambutan, alhamdulillah, sambutan amat menggalakkan. Dan insya-Allah dengan tawaran-tawaran yang diberikan, yang mana tawaran itu bukan hanya janji kosong, bukan janji ditepati, tetapi janji yang boleh ditunai. Sebab kita ada mekanisme yang kita nak buat. Ya. Janji yang penting, janji yang boleh ditunai, bukan sekadar ditepati. Dan bukan sekadar beliau berjanji, beliau yang ditepati, bukan beliau mengikut kehendak rakyat sendiri. Ya, betul. Bring bukan kehendak rakyat. Bukan kehendak rakyat. Bring adalah kehendak kerajaan. Bring 500, saman AES 300. Saman 2 kali dah. 2 kali defisit. Okey, kita sampai ke akhirnya. Sekali lagi minta maaf pada Encik Zul Hazmi kita, kerana sepatutnya hari ini kita akan bersiaran di atas lori, tapi tersilap miskomunikasi dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu telah dicampur, maka kita terpaksa bersiaran di pusat media Datuk Usam. Dan terima kasih kepada Zul Hazmi yang sama nama sebenarnya kerana sudi bersama kita. Dan saya sekali lagi ingin memberi peringatan kepada sahabat-sahabat semua, teman-teman yang berada di luar sana. Fikir-fikirkanlah. Pakatan Rakyat telah menjanjikan bahawa sekiranya Pakatan Rakyat mengambil alih pucuk pimpinan di Putrajaya, maka kita akan mengkaji balik AES. Tetapi di peringkat UMNO Barisan Nasional dan masih berkuasa dan telah menjadi kerajaan sehingga 55 tahun, tidak berjanji dan mengatakan ini terus meneruskan AES. Jadi akhir kalam daripada Zul Hazmi daripada bilik Pusat Media P125 Datuk Husan bin Musa. Akhir kata kepada pendengar kita. Akhir kata.
pilihlah dengan bijak, pertahankan hak anda. InsyaAllah. Dan saya akhirnya apabila berbeda, assalamualaikum dan terima kasih. Dan ingatlah, undi anda adalah rahsia dan undi anda penentu untuk hidup anda yang seterusnya. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, thank you. Nanti aku masuk full dulu, aku buka kakak ni. Kak yang Rosmah tu first kali. Sebab tanya tu nama video tu, cerita sebenar Rosmah di sama. Kebak lah bang dia. Masa ramai tak tahu lagi ke? Ini kabar kan dia? Balik tabir. Balik tabir.